Baik, perkembangan dari negeri di bawah bayu, gempa bumi lemah di Tarakan Indonesia turut dirasai penduduk di Tawau. Terus saja bersama Anisha Dalus di Kota Kinabalu. Baik Azam, gempa bumi lemah bermagnitud 4.3 pada skala Richter dikesan di Tarakan Indonesia pada 2:09 pagi tadi. Gegaran akibat gempa bumi itu turut dirasai di Tawau. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi kenyataan memaklumkan pusat gempa bumi tersebut terletak 3.8 darjah utara dan 117.6 darjah timur dengan kedalaman 10 km pada jarak 79 km barat daya dari Tawau. Tinjauan kru RTM di sekitar Bandar Tawau mendapati rata-rata penduduk di daerah ini merasai gegaran tersebut seawal pukul 2 pagi. Adalah dalam jam 2 begitu, saya bangun tem tidur lah. Terasa ada gegaran sedikit, tapi tidak pasti itu gempa bumi atau apa. Bangun pagi saya buka laman media sosial, baru saya tengok semua info-info ada gempa bumi di Tarakan. Waktu gegaran tu anakku kasih bangun aku, saya buat susu. Jadi aku tidak sangka lah gegaran itu bahwa gegaran ada orang kayak datang. Rupanya bukan gegaran yang angin yang kencang ini. Nah itu sih aku tahu, tapi aku tidak tahulah. Aku bangun jam 2 itu saja aku tahu. Semalam lebih kurang pukul 2, sekitar pukul 2 lah saya ke dapur. Lepas tu rasa macam ada bunyi lori, macam bunyi gegaran sedikit. Tapi heran pula kenapa lori waktu begini boleh lalu di sana kan. Tapi sekali pagi ni baru tahu ada rupanya ada gegaran gempa di bagian mana tu? Tarakan. Aktiviti harian penduduk daerah ini berjalan seperti biasa. Bagaimanapun, Met Malaysia akan terus memantau keadaan ini. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah mahu syarikat konsesi yang dilantik sentiasa mengambil langkah proaktif dan bertindak pantas sekiranya berlaku kejadian tanah runtuh, jalan raya terputus maupun jambatan runtuh dalam kawasan yang ditetapkan pihak JKR. Langkah itu bagi membantu pihak JKR menyelesaikan sesuatu kejadian dengan cepat sebelum keadaan bertambah buruk dan boleh meragut nyawa penduduk sekitar. Pengarah JKR Sabah Datuk Insinyur Ali Ahmad Hamid berkata kesiapsiagaan syarikat konsesi penting membantu pihaknya mengenal pasti kawasan berisiko tinggi, mengalami hakisan terutama cerun sekaligus membuat persiapan berdepan kejadian bencana di kawasan terlibat. Saya menasihatkan kepada pihak concession supaya don't wait for the public complaint, don't wait for the public report, don't wait for the because these people they has been appointed sebagai concession, sebagai konsesi jalan raya, so dia kena proaktif, lebih kerja sikit daripada JKR. That's satu reason why we appoint them as a concession. Mereka kena round the district, round the roads, check jalan-jalan tersebut. Beliau ditemui pemberita RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Kawasan tumpuan meliputi sekitar daerah Kota Kinabalu dan daerah di pantai timur Sabah. Dalam perkembangan sama, Datuk Ali Ahmad memberitahu bagi menghadapi monsun timur laut melanda Sabah, beliau meminta semua bilik gerakan pengurusan bencana JKR diaktifkan bagi mengumpul maklumat kejadian dan jenis bencana agar pelan tindakan operasi dapat dirancang dan dilaksana selain turut menyeru orang ramai melawat laman sesawang JKR Sabah atau laman sosial Facebook JKR Sabah atau menghubungi bilik gerakan bencana JKR Sabah di talian tertera. Tahun 2021 bakal melabuhkan tirainya dengan suasana memerangi COVID-19 bukan sahaja dalam negara tetapi seluruh dunia. Di sebalik cabaran tersebut, sejak 2 tahun lalu tumpuan dan keazaman negeri untuk memulihkan ekonomi dan mencapai matlamat pembangunan tidak pernah goyah. Rangkumannya bersama wartawan Mazrona Kalinggalan. Cabaran tahun ini tidak kurang hebatnya, namun kerajaan di bawah pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS tidak menunggu lama mengatur strategi memulihkan pertumbuhan ekonomi negeri dengan pelancaran Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ Mac lalu nyata memberi impak. Buktinya, Sabah berjaya memeterai 3 pelaburan berskala besar bernilai 10 bilion ringgit iaitu Lok Kawi Resort City, pembinaan kilang Kerajang Tembaga dan projek penanaman kelapa berhasil tinggi.
perjanjian pajakan dengan SK Nesilix bagi produk kerajang tembaga untuk penghasilan bateri kenderaan elektrik pada 26 Julai lalu merupakan pelaburan terbesar diterima Sabah. Dengan nilai 4.2 bilion ringgit, ia dijangka mewujudkan 400 peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Manakala projek Lokawi Resort City pula disifatkan kunci pemulihan sektor pelancongan penyumbang utama ekonomi Sabah. Projek bernilai 7 bilion ringgit ini bakal menyediakan 5,000 peluang pekerjaan. Sabah juga pantas mengenal pasti 4 pintu masuk ke negara ini berikutan rancangan pemindahan Ibu Negara Republik Indonesia ke Kalimantan. Antara kawasan bakal dibangunkan adalah Bandar Sempadan Serudung Simangkaris di Kalabakan, Pegalungan di Pensiangan, Long Pasia di Sipitang dan Pulau Sebatik di Tawau. Sememangnya kepentingan jalinan kerjasama antara dua negara pasti merancakkan lagi pembangunan ekonomi negeri. Sementara itu, bagi mengemas kini perkhidmatan pengangkutan awam di Ibu Negeri, satu memorandum persefahaman telah dimeterai pada November untuk melaksanakan projek Skytrain dan Jesselton New City bernilai lebih 7 bilion ringgit. Projek ini diterajui Khazanah Sabah Berhad dengan kerjasama WHSB Ventures Sdn Berhad, Guang Chai China M Sdn Berhad, Sikal Sky City Sdn Berhad serta VC Zone Construction Sdn Berhad. Skytrain bakal menghubungkan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu melalui pusat bandaraya sehingga Universiti Malaysia Sabah melalui pembinaan 2 fasa. Seterusnya, potensi Sabah sebagai hub utama pengeluar hidrogen dan sumber tenaga boleh diperbaharui di rantau Asia Tenggara menjelang tahun 2025 antara pembuka jalan kepada pemulihan ekonomi lebih konsisten. Projek dilaksanakan Smart Sabah Corporation Sdn Berhad dengan pelaburan 25 bilion ringgit dengan 20,000 peluang pekerjaan. Satu lagi kejayaan adalah perjanjian kolaborasi komersial antara Petronas dan Kerajaan Negeri menandakan era baharu industri minyak dan gas Sabah. Hasilnya pembentukan SMJ Petroleum Sdn Berhad, syarikat dimiliki sepenuhnya Kerajaan Negeri. Sementara itu, menerusi pembentangan bajet 2022, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Sabah merekodkan anggaran hasil negeri tertinggi dengan jumlah 4.91 bilion ringgit tahun ini. Secara keseluruhannya, Sabah berada di kedudukan ketiga tertinggi, memperoleh pelaburan dalam sektor pembuatan dengan nilai pelaburan 4.4 bilion ringgit. Barisan Kerajaan JRS pimpinan Ketua Menteri Datuk Haji Jinor juga telah berikrar akan bekerja lebih kuat tahun depan. Semoga slogan Sabah Maju Jaya terus memacu pelbagai pembangunan dan kemakmuran kepada rakyat di tahun 2022. Mazrona Kalinggalan, Berita RTM. Kontraktor yang bagi pelaksanaan projek Kementerian Pendidikan diingatkan untuk menyiapkan projek tersebut mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Ia penting bagi membolehkan pihak pengurusan sekolah termasuk pelajar melakukan aktiviti pembelajaran dan pengajaran dalam suasana kondusif. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin menegaskan demikian sebagai mengulas kelewatan beberapa projek KPM. Mana-mana projek yang masih lagi dalam pembinaan, saya ingatkan kepada semua kontraktor supaya menyiapkan semua projek itu on time. Jangan ada lagi delay, penangguhan yang terlalu lama. Kerana kita faham sekolah, apa juga kemudahan yang dibina itu adalah untuk manfaat para pelajar dan juga keperluan sekolah itu sendiri. Datuk Muhammad mengadakan lawatan rasmi 3 hari ke Sabah bagi meninjau perkembangan projek-projek KPM di daerah Kudat, Kota Marudu, Pitas, Kota Blud dan Kota Kinabalu. Ia melibatkan projek gantian penuh penyelenggaraan dan cadangan projek yang dikemukakan kepada KPM. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP kita. Jaga kita. Saya Enisa Daules kembali kepada Azam Hussain yang Kasapuri. Azam, silakan.